Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung bacaan kitab Al-Hikam. Kita baca hari ini hikmah yang ke-35. Hikmah yang ke-35, iaitu pokok pangkal taat dan maksiat. Pokok pangkal taat dan maksiat. Matan dia, aslu kulli ma'asiyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Pokok dari semua maksiat dan kelalaian, asal dari semua maksiat dan kelalaian serta syahwat itu kerana ingin memuaskan nafsu. Bila kita baca matan dia tu, kita boleh faham dah, insya-Allah. Dia kata pokok dari semua maksiat, kelalaian serta syahwat kerana ingin memuaskan hawa nafsu. Bila hang ikut segala kehendak hawa nafsu, dia akan start ramai nak cari benda yang lara. Habis benda yang lara tu, dia nak pergi kepada dosa maksiat. Kemudian dia mailah lalai, lambat nak bangkit semayang tu, nak buat ketaatan ni berat. Sedang pokok dari segala ketaatan, pokok dari segala ketaatan, kesedaran dan kesopanan akhlak budi, ialah kerana ada pengekangan, yakni penahanan terhadap hawa nafsu. Hak tadi dia sebut pokok dari semua maksiat, kelalaian dan syahwat. Apa dia? Memuaskan hawa nafsu. So pokok dari segala ketaatan pula, yakni kesedaran dan kesopanan, ialah ada penahanan, yakni pengekangan terhadap hawa nafsu itu. Nafsu ni kita dah terang dulu, panjang. Jadi di sini kita tak sebut panjang lebar. Cukuplah kita bagi tahu, kata dia bagi tahu dengan matan dia itu, ikut segala semua kehendak hawa nafsu, maka dia akan start pergi kepada benda yang lara, dosa, maksiat dan lain-lain. Dia cepat pergi ke arah itu. Adapun bila kita kekang dia, kita didik dia supaya pergi ke arah kebaikan sikit-sikit. So penahanan itu, pengekangan itu, dia membawa kepada ketaatan, lahirnya budi pekerti yang baik, dan kesedaran terhadap diri itu sendiri, muhasabah diri dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-53, artinya, dan aku tidak mengakui kebersihan diriku. Ini dalam surah Yusuf ayat 53. Aku tidak mengakui kebersihan diriku kerana hawa nafsu itu selalu mengajak, yakni menyuruh berbuat kejahatan, kecuali bagi siapa yang mendapat rahmat, yakni perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun lagi Penyayang. Nampak? Nafsu itu selalu menyuruh dan mengajak berbuat kejahatan. Okey, kecuali illa ma rahima rabbi, siapa yang Allah rahmati dia, dia mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga dia, Allah pimpin dia.
Abu Hafs berkata, siapa yang tidak menuduh hawa nafsunya sepanjang masa dan tidak menentangnya dalam segala hal dan tidak menariknya ke jalan kebaikannya. Ni 3 benda. Kata Abu Hafs, kalau hang tidak menuduh hawa nafsu, maksud dia hang tidak mencela hawa nafsu itu sepanjang masa dan tidak menentangnya dalam segala hal, hang tak mau lawan dia. Bila dia mau pergi kepada benda yang lara, tarik dia, tak mau. Tidak menentangnya dan tidak menariknya ke jalan kebaikan. Hang tak ajak nafsu hang tu buat baik, maka ia telah tertipu. Hang telah ditipu. Dan siapa yang memandang padanya dengan merasa sudah baik, berarti telah membinasakannya. Siapa yang memandang padanya dengan merasa sudah baik, hang pandang nafsu tu dah hang rasa dia sudah baik, hang akan binasa. Al-Junaid berkata, tengok siapa dia kata jangan binasa tu. Dia main perkataan Al-Junaid rahimahullah ta'ala, jangan mempercayai nafsumu meskipun telah lama taat kepadamu. Nafsu ni dia cukup bahaya. Jangan mempercayai hawa nafsumu meskipun telah lama taat kepadamu untuk berbuat ibadat kepada Tuhanmu. Walaupun dia selalu duk suruh hang buat benda baik, ibadat, hang jangan percaya kat dia. Dia ikuti dengan kalam Al-Bushri dalam burdahnya, lawan hawa nafsu dan syaitan, jangan menurutkan keduanya. Lawan hawa nafsu, lawan syaitan, jangan ikut kedua ni. Meskipun keduanya itu memberi nasihat kepadamu untuk berbuat kebaikan, tetap engkau harus curiga dan berhati-hati. Walaupun hawa nafsu dan syaitan itu menyuruh kamu, memberi nasihat kepadamu untuk buat baik. Dia kata hang pilah buat baik sekian. Kita tetap mencurigainya, mesti berhati-hati terhadapnya. Itu bahaya hawa nafsu. Habis. Itu hikmah yang ke-35. Ini kita pergi laju sikit lah. Yang ke-36. Yang ke-36. Kalau kitab yang ni tuan-tuan pakai, tengok kitab yang ni, okey, dia hikmah yang kita baca tadi yang ke-43. Maka yang baru 44. Kalau dalam kitab yang lama tu, yang saya selalu baca, ya hikmah yang ke-35. So saya ikut kitab yang lama tu lah. Okey, hikmah yang seterusnya 36, iaitu sebaik-baik sahabat. Matan dia, dan sekiranya engkau berkawan seorang bodoh yang tidak menurutkan hawa nafsunya, lebih baik daripada berkawan seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Kalau kita hang ada kawan, dia tak cerdik lah, tapi maksud dia tak belajar tinggi lah, kan? Bukanlah dia seorang yang alim, tapi dalam bab pengekangan mendidik hawa nafsu ni, dia selalu perhati. Dia selalu latih diri dia, tak ikut kehendak nafsu. Maka kawan kita tu, hak tu baik, lebih baik daripada kawan dengan seorang yang alim tapi dia selalu ikut nafsu dia. Sebab tu orang agama, orang agama umum lah, dalam bab nafsu, bila dia mendidik orang,
maka dia mesti juga mendidik dirinya. Okey, apatah lagi dalam bab makan. Makan ni hang kena jagalah sikit, sebab kita duk mengajak orang, kita nasihat orang kurangkan makan supaya ringan badan tu untuk buat ibadat. Tapi dalam masa yang sama kita tak jaga makan kita tu. Makan 5 pinggan, 6 pinggan, 7 pinggan. Jangan terpedaya dengan suruhan makan, ustaz, makan jangan. Makan dekat mana yang perlu, selesai. Okey. Berkawan dengan orang yang tak cerdik tu, dia kata dia tak ikut semua hawa nafsu dia, itu lebih baik daripada berkawan dengan seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Maka ilmu apakah yang dapat digelarkan bagi seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya itu? Nak kata apa kat dia, kepada orang alim itu? Apa yang patut dikatakan kepadanya, digelarkan kepadanya, jika dia selalu menurutkan hawa nafsunya? Tak arti nak kata apa, sebab dia dah tahu benda tu. Okay. Sebaliknya, kebodohan apakah yang dapat disebutkan bagi orang yang sudah dapat mengekang hawa nafsunya? So kita nak kata apa dekat orang yang tak cerdik, tapi dia pandai mendidik nafsunya, tidak berlebihan dalam bab dunia, dalam bab mencari harta. Ada lebih dia nafkahkan, dia bagi pada fi sabilillah, orang yang memerlukan. Tidak rakus terhadap dunia, kekang hawa nafsunya. So nak kata dia bodoh ke? Tak layak. Sebab didik nafsu ni bukan cerita senang, bukan cerita mudah. Itu matan dia. Bagaimana akan dinamakan bodoh seorang yang telah dapat menahan dan mengekang hawa nafsunya sehingga membuktikan bahawa semua amal perbuatannya hanya semata-mata untuk keredaan Allah dan bersih dari dorongan hawa nafsu. Allah bagi nafsu dekat kita ni, manusia. So nafsu tu biasanya mendorong kepada benda, perkara yang enak dan sedap. Itu perangai sifat nafsu. Jadi manusia ni dia memang cenderung kepada benda tu. So kalau dia boleh jaga, terbaik lah. Okey, terbaik. Dia menuju jalan mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apakah erti suatu ilmu yang tidak dapat menahan atau memimpin hawa nafsu dari sifat kebinatangan dan kejahatannya? Ilmu bagi orang yang alim itu, dia ada ilmu, dia tahu selok belok tentang tipu daya nafsu, syaitan, iblis dan lain-lain. So nak cari ilmu tu tak mana lagi kalau benda tu tak boleh nak pimpin hang daripada sifat kebinatangan dan kejahatan tu. Dan sebuah syair berkata, siapa bergaul dengan orang-orang yang baik akan hidup mulia. Cari kawan yang baik, kawan orang yang baik. Tak kira lah kita cari kawan dalam Facebook ke, kawan-kawan yang alim, kita cari kawan dalam WhatsApp ke. Niat kerana Allah kita berkawan. So kita akan hidup mulia. Dan yang bergaul dengan orang-orang yang rendah akhlaknya pasti tidak mulia. Bila orang tengok kita kawan dengan siapa, so kita tu akan dimuliakan. Okay. Dan bila kita kawan dengan orang yang tidak baik akhlaknya, rendah akhlaknya, so orang tengok kita, walaupun kita tak ikut dia, tapi bila kita dekat dengan dia tu, orang tengok kita negatif. Okay. Habis, itu hikmah yang ke-36. Hikmah yang ke-36.
Adapun yang ke-37, ilmu yakin, ainul yakin dan haqqul yakin. Ni dia. Penting ni. Sinar mata hati, syuja'ul basirati, yushhiduka qurbahu minka. Sinar mata hati itu dapat memperlihatkan kepadamu dekatnya Allah kepadamu. Nampak? Dulu kita dah cerita dah mata zahir dengan mata batin kan. So di sini dia sebut mata hati tu jika dia cerah, dia terang, dia dapat memperlihatkan kepada kita tu dekatnya Allah kepada kita. Dan mata hati itu sendiri dapat memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu kerana wujud, yakni adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat mata hati itulah yang menunjukkan kepadamu hanya adanya Allah, bukan ketiadaanmu dan bukan pula wujudmu. Itu Syuja'ul basirah. Apa dia tu? Syuja'ul basirah. Tu dalam matan dia, dalam bahasa Arab tu Syuja'ul basirah, iaitu cahaya akal. Okey, satu. Syuja'ul basirah, cahaya akal. Ainul basirah, cahaya ilmu. Dan haqqul basirah, dalam matan tu, iaitu cahaya ilahi. Syuja'ul basirah, cahaya akal. Ainul basirah, cahaya ilmu. Haqqul basirah, cahaya ilahi. Maka orang yang menggunakan akal mereka masih merasa adanya dirinya dan dekatnya kepada Allah, selalu meliputi mereka dan mengurung mereka. Ni akal ni dia boleh, dia bila cerah, dia akan fikir benda yang baik saja. Hati ni bila dia terang, dia akan tembak dia akal ni. So akal ni sentiasa memikirkan benda-benda yang baik. So akal, orang yang menggunakan akal mereka, dia masih merasa dirinya dan dekatnya Tuhan, yakni Allah selalu meliputi mereka dan mengurung mereka. Allah sentiasa ada bersama dengan mereka. Sedang orang yang menggunakan ilmu, ainul basirah, cahaya ilmu. Ilmu tu cahaya bang. Dulu kita dah cerita lah. Okey, jangan padamkan cahaya itu dengan maksiat. Okey. Ilmu, orang yang menggunakannya merasa dirinya tidak ada jika dibanding dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia anggap diri dia ni memang tak ada apa langsung kekuatan, kehebatan, kelebihan. Semuanya diserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ahli hakikat hanya melihat kepada Allah dan tidak melihat apapun di sampingnya. Bukannya mereka tidak melihat adanya alam sekitar, bukan tu maksud dia. Ahli hakikat, yakni haqqul basirah, cahaya ilahi, dia melihat, mata hatinya itu melihat hanya kepada Allah semata-mata. Tak ada satu apa pun di samping dia. Hatta benda yang halus-halus sekalipun, kekuatan kau, kecerdikan kau, kepandaian kau, apa semua, tidak melihat apa pun di sampingnya. Bukan maksud dia tidak melihat adanya alam sekitar. Jangan salah faham. Bukan maksud dia tak nampak benda ni semua dekat dengan dia. Tak, ni cerita mata hati. Tetapi kerana alam sekitarnya itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhajat kepada Allah. Semua benda yang ada dekat dengan dia ke, hampir dengan dia ke, jauh dengan dia ke, semua benda tu
berhajat kepada Allah, maka adanya alam ini tidak menarik perhatian mereka sikit pun. Tuan faham tak? Segala benda tidak mempengaruhi sedikit pun pada mata hati dia yang ada dalam dunia ni. Tidak menarik perhatian dia langsung. Tak mau pandang langsung. Sebab dia tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu mereka menganggap kebaik. Kerana itu mereka menganggap bagaikan tidak ada. Lepas tu dia anggap benda tu tak ada. Bukan maksud dia tak tengok dengan mata, tapi dia mata hatinya itu merasai semua makhluk berhajat kepada Allah. So kenapa dia perlu berhajat kepada benda yang berhajat juga kepada Allah? Lebih baik dia straight pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis, itu 3 poin penting tu. Lagi sekali saya ulang. Suja'ul basirah, akal, cahaya akal. Ainul basirah, cahaya ilmu. Haqqul basirah, cahaya ilahi. Okey. Habis. Berapa jam? Seterusnya 38. Allah Maha Esa dan tidak ada sesuatu sertanya. Matanya telah ada Allah dan tiada suatu di sampingnya, dan ia kini sebagaimana adanya semula. Demikianlah contoh makam fana. Tu dia. Matan dia tu telah ada Allah dan tiada suatu di sampingnya, dan ia kini sebagaimana adanya semula. Demikianlah contoh makam fana. Ada kita sentuh sikit dulu, lebur, tenggelam dalam ahwal dia. Tiada melihat sesuatu kecuali Allah, bagaikan seorang di dalam gedungnya. Kemudian ia mengisi rumah dengan segala perabot dan boneka. Contoh orang ada dalam rumah lah. Rumah dia tu dia isi semua dengan patung-patung, gambar-gambar, perabot dihias dalam rumah dia tu macam-macam. Lalu ditanya, siapakah yang ada dalam gedung tu? Orang tanya kat dia, dalam rumah ada siapa? Jawabnya, hanya ia seorang. Dia kata, tak ada siapa, aku seorang. Yakni semua boneka dan berhala itu tidak dapat disebut sebagai teman atau kawan. Hak dia isi dalam rumah dia dengan perabot, dengan gambar, apa semua penuh. Bila orang tanya dia, rumah ada siapa? Dia kata, aku seorang lah. Dia tak nak nampak, rumah aku ada, aku letak apa ni, perabot, jenama sekian-sekian, gambar sekian-sekian, aku sangka ada lagi lah perhiasan-perhiasan yang lain penuh sangat dalam rumah aku. Dia tak abang itu. Dia kata, aku seorang yang ada dalam rumah tu. Yakni semua boneka dan berhala itu tidak dapat disebut sebagai teman atau kawan. Demikianlah orang ahli hakikat tidak melihat adanya sesuatu yang dapat disebut di samping Allah. Contoh yang dia nak buat, makam fana. Okay. Tu yang bila orang tanya tu, hang duk dengan siapa? Mulut dia duk kata Allah. Nak pergi mana? Allah. Dah makan ke belum? Allah. Allah bagi makan lah. Macam mana boleh sampai sini? Allah bagi aku sampai. Hang sihat ke hari ni? Alhamdulillah, Allah bagi aku sihat. Macam mana hari ni? Hidup okey ke? Allah bagi okey. Kita tengok dia sakit, tapi dia kata Allah bagi sihat. Kita tang mana sihat? Aku nampak hang sakit. Tak usah duk cerita banyak. Kita tak sampai di tempat dia. Okay? Dia pandang dia tu sakit, kita pandang dia sakit, tapi dia pandang
itulah kesihatan yang Allah beri kat dia. Allah nak dia sihat menurut cara Allah, dia ikut cara Allah. Kalau ini sihat, ini yang Allah, dia minta sihat dan Allah bagi ini sihat, maka dia terima dengan redha. Okay. Itu makam yang tinggilah. Tidak melihat adanya sesuatu yang dapat disebut di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Allah yang beri, semua Allah yang bagi. Selesai yang tu. InsyaAllah akan datang kita baca hikmah yang ke-39. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati, mengampuni segala dosa dan kesilapan yang kita lakukan, asbab daripada kita menuntut ilmu untuk hampir kepadanya. Semoga Allah menilai. Hikmah yang ke-39 nanti kita baca, jangan berharap kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, cukup sampai dekat ni. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.